Kalau ada soalan, nanti aku tanya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Pukom Syar'i. So, hari ini Uncle akan buat sharing mengenai isu-isu syariah, khasnya untuk isu-isu di Mahkamah Syariah Negeri Sabah. Okay. Untuk Uncle share dengan semua followers Uncle ataupun orang-orang Sabah, untuk supaya kita berkongsikan apa-apa isu perundangan syariah, supaya orang tu lebih faham apakah isu, macam mana mau tackle isu tu, betulkah isu-isu di Mahkamah Syariah. Okay. So, hari ini Uncle mau cerita experience Uncle punya consultation ataupun case-case yang berjalan semasa seminggu ni lah. So, kita pun tahu dalam minggu ni merupakan minggu kita masih lagi PKP, okay. So, kebanyakannya isu Mahkamah Syariah adalah case yang boleh berjalan. Okay. Untuk buat masa sekarang, case yang masih boleh berjalan ni cuma ada 2 case, iaitu kes wali hakim maupun kes cerai persetujuan. Selain daripada tu, kes-kes itu telah ditangguhkan kepada tarikh yang belum ditetapkan. Okay. So, yang untuk setakat ni lah. So, Uncle hari ini mau cerita isu syariah mengenai cerai yang tidak boleh rujuk. Banyak yang keliru. Dorang cakap semua cerai boleh rujuk. Pada hakikatnya, cerai ada yang tidak boleh dirujuk. Dalam isunya yang Uncle mau kasih tahu ni, boleh rujuk dengan boleh kahwin adalah 2 perkara yang perlu kamu tahu, ada perbezaan dia. Okey. Sekarang ni kita kena tahu apakah jenis cerai yang tidak boleh rujuk. Okey, kita sudah biasa dengar cerai fasah, kita sudah pernah dengar cerai taklik, dan kita pernah juga terdengar mengenai cerai hakam. Okey. So, ketiga-tiga jenis cerai ini merupakan talak bain sugro. Okey. Untuk pengetahuan kamu, apabila kita telah bercerai, dia ada istilah talak rajai maupun talak bain. Talak rajai ini biasanya terjadi apabila si suami melafazkan cerai. Sama ada suami melafazkan cerai dalam mahkamah ataupun di luar mahkamah. Jadi biasanya cerai jenis ini, PCLM, paling selalu kena sebut di mahkamah. PCLM ni maksudnya pengesahan cerai luar mahkamah. So, orang pakai short form PCLM, pengesahan cerai luar mahkamah. Dan perceraian biasa, di mana perceraian biasa ni adalah si suami melafazkan cerai. Bagi jenis cerai ini, maka dia di bawah talak rajai. Okey, maksudnya talak yang masih boleh dirujuk. Maksudnya dalam tempoh edah apabila berlakunya rujuk, so jenis cerai inilah yang boleh rujuk. Okey. So, apa jadi bagi cerai yang lain? Contohnya macam cerai fasah, cerai taklik, cerai hakam. Okey, nanti Uncle akan explain beberapa maklumat mengenai cerai hakam lah. Okey, yang biasa kita dengar selalu di mahkamah, kalau perempuan atau bini-bini ini minta cerai, kebanyakannya minta cerai fasah. Kita ceritalah cerai fasah. So, okey, apabila seorang perempuan, wanita, isteri memfailkan cerai fasah di mahkamah, jika disabitkan oleh hakim bercerai, maka cerai itu adalah cerai bain sugro. Okey, maksudnya bain sugro ni dia ada lagi satu digelar bain kubro, bain kecil. Sugro ni lah, kubro tu yang besar lah. Okey. So, kategori talak bain ni, bain sugro ni, dia tidak ada istilah rujuk. Maksudnya orang yang dapat perintah cerai pasal fasah, orang yang dapat perintah cerai pasal taklik, dan orang yang bercerai sebab hakam, maka status talak dia merupakan talak bain sugro. Talak bain sugro ni maksudnya
talak yang tidak boleh dirujuk. Walaupun tidak boleh rujuk, tapi pasangan boleh bernikah semula. Uncle bagi satu situasi. Si A ni perempuan lah, telah bercerai dengan si B. Si B ni suami. Si A tuntut cerai fasah. Hari ini mahkamah telah tetapkan jatuh fasah. So, maksudnya A dengan B, walaupun si A ni kena bagi tempoh eddah oleh mahkamah, tujuan tempoh eddah di mahkamah ni bukan pasal mau rujuk, tapi untuk memastikan janin si isteri tu bersih daripada mengandung. Okey, sebab kita dah tahu kadang-kadang ada orang mengandung. So, dalam tempoh eddah tu dia tidak boleh rujuk macam orang cerai biasa ataupun cerai PCLM. Tapi kalau dorang berhajat mahu jadi laki bini semula sebagai suami isteri, maka dorang perlu start dari awal, iaitu bernikah semula, pergi jahin, buat permohonan untuk bernikah semula, kena bagi tahu status bujang, apa semua. Lepas tu bernikahlah semula di jahin macam biasa. Jahin ni, okey, bagi orang Semenanjung, jahin ni Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Okey, kalau negeri lain mungkin sebutan dia lain, Jawi lah, mungkin Mawib lah, apalah. So, maksudnya orang yang bercerai secara fasah ataupun taklik ataupun hakam, dia tidak boleh rujuk. Rujuk ni ada dua pula. Uncle mau kasih explain pula sikit. Ada orang cakap, "Uncle, rujuk sudahkah kami tu? Kami ada melakukan hubungan kelamin selepas bercerai." So, maksudnya rujuk perbuatan. Okay? So, rujuk perkataan ni macam mana bang? Rujuk lisan ni. Rujuk lisan ni very simple. Si suami cakap sama bini dia, "Okey, sayanglah, apakan nama, marilah kita hidup bersama menjadi laki bini. Aku rujuklah kau." So, si perempuan pun cakap, "Okey bang, saya pun setuju, kita rujuklah balik." So, itu merupakan rujuk lisan atau rujuk perkataan. Sama ada melalui WhatsApp, bercakap, ataupun email ke apa, asal ada tindak balas, ada offer dan ada terima. So, maksud dia sudah rujuk perkataan. Adapun rujuk perbuatan adalah kita istilahkan dalam berhubungan kelamin secara suka sama suka. Okey? Itu adalah rujuk perbuatan. Isu dalam rujuk ni adalah macam mana mau mengesahkan rujuk. Ingat, bagi mereka yang telah berlakunya rujuk dalam tempoh eddah, dia perlu melaporkan kepada pihak Jabatan Agama. Kalau macam Sabah, jahinlah. Kalau negeri lain, ikutlah Jabatan Agama kamu dalam tempoh eddah. Macam mana pula, Uncle? Kami rujuk ni tapi kami dah declare. Mau setahun sudah, Uncle. So, bagi orang yang rujuk selepas habis tempoh eddah, maksudnya yang 3 bulan tu, selepas bulan yang ketiga ke atas, kamu perlu membuat atau buat permohonan rujuk di mahkamah syariah. So, rugilah bagi mereka yang rujuk tapi tidak buat pengesahan di Jabatan Agama segera dalam tempoh eddah tu. Maka kamu wajib untuk mendaftarkan rujuk tersebut di mahkamah syariah. So, maksudnya perceraian yang berlaku sebelum tu akan dibatalkan sijil nikah tapi diserahkan sijil rujuk. Sepatutnya kamu ni dapat sijil cerai sebab berlakunya perceraian di mahkamah. Oleh kerana berlakunya rujuk dalam tempoh eddah, maka sijil rujuk perlu didapatkan di jahin. Tapi bagi mereka yang lambat membuat pengesahan rujuk di Jabatan Agama selepas tempoh eddah, maka wajib membuat permohonan atau tuntutan rujuk di mahkamah syariah. So, lagi leceh. Sebenarnya boleh selesai di jahin 1 hari untuk kes rujuk. Kamu pergi mahkamah boleh jadi berbulan-bulan untuk buat pengesahan rujuk, di mana perlukan perbicaraan. Contohlah suami atau isteri yang buat tuntutan rujuk, dia perlu ada bicara. Karena tanya lagi dua belah pihak, betulkah ada rujuk apa, perbuatan, bila, masa, tarikh semua. So, setelah selesai mahkamah putuskan memang rujuk berlaku, maka baru keluar perintah. So, benda ni akan ambil masa. Okay? So, inilah
cerita pasal rujuk. Tapi yang uncle mau explain pada hari ini bukan pasal rujuk, tapi pasal perkara cerai yang tidak boleh rujuk. So, apakah option bagi mereka yang ingin bersama bagi cerai fasah, taklik dan hakam? Optionnya adalah bernikah semula. Sebab kamu cerai pun mungkin cerai talak 1, talak 2, kecuali talak 3. Talak 3 dia bain kubro. So, maksudnya tidak boleh bernikah semula ataupun rujuk semula. Okey, dia perkara yang berbeza. Mungkin kamu biasa dengar istilah Cina buta, di mana si isteri ni apabila sudah talak 3, dia mau balik lagi sama laki dia, tidak boleh. Dia kena kahwin dulu, kena berkelamin dengan laki baru, lepas tu diceraikan oleh laki baru, baru dia boleh nikah semula sama suaminya. Okey, itu talak bain kubro. Ada satu lagi talak bain kubro tu yang dipanggil cerai li'an tu. Itu seumur hidup tidak boleh, kahwin semula pun tidak boleh. Okay, yang itulah mau bagi tahu supaya semua follower uncle ataupun orang Islam di Sabah faham bagi mereka yang bercerai secara fasah, bercerai secara taklik ataupun hakam, dia tidak boleh rujuk tapi boleh kahwin semula. Okay, uncle harap benda ni clear dan jelas kepada semua follower uncle, terutamanya orang Islam di Sabah. So, banyak yang tanya uncle ni, uncle apa berhakam ni? Apa bercerai hakam ni? Okey. Cerai hakam ni merupakan satu jenis cerai yang ada dalam mahkamah syariah, di mana hakam ni berlaku apabila perceraian secara biasa tidak berjaya. Contoh, uncle bagi contoh. Si A ni wanita lah, si B. Si A ni menuntut perceraian biasa atas alasan bercerai itu tidak ada sefahaman. So, dia filekan cerai di mahkamah, cerai biasa. Lepas tu, apabila dia melakukan tuntutan perceraian tu, isunya di sini si suami ni nak mau bercerai. Bini dia buat tuntutan cerai biasa, suaminya tidak setuju bercerai. Sebab perceraian biasa ni di bawah Section 47 ni, dia perlukan persetujuan bersama bercerai. Masalahnya sekarang, si bini buat permohonan cerai disebabkan oleh alasan tidak ada sefahaman, dan si suami pula enggan mahu bercerai. Apa jadi apabila persetujuan bercerai itu tidak ada? Hakim akan panjangkan perkara ini ke Jawatankuasa Pendamai. Singkatan dia JKP lah. So, di JKP ini biasanya adalah di Jabatan Agama, akan di counselling balik oleh Jabatan Agama. Di mana macam mana mau tanya status boleh bercerai ke atau tidak. Kalau masih lagi si suami itu enggan melafazkan cerai, maka Jabatan Agama akan membuat satu laporan Jawatankuasa Pendamai kepada Hakim Mahkamah mengesahkan tidak ada persetujuan pihak-pihak. Maka Hakim akan panjangkan perkara ini ke peringkat hakam. Di sinilah orang panggil istilah cerai hakam. Lai, dia orang tanya, Okey. Ramadan Haji Inau. Salam tuan, apa khabar? Waalaikumsalam. Ya, apa soalannya? Baru saja terjumpa di Karambunai, sekarang jumpa di FB. Okey, ya, thank you sebab follow. Ada soalan? Satu lagi, Assalamualaikum tuan, dia bilang, nama Okey. Google. Waalaikumsalam. Okey, waalaikumsalam. Thank you. So, kalau ada question boleh tanya uncle semasa uncle buat live ni, video ni. Jadi sekarang ni hakam ni, peringkat hakam di mana keluarga si perempuan dan keluarga si lelaki itu akan diberi peluang untuk menjadi hakam pihak-pihak. Tapi kebiasaannya, oleh kerana kebanyakan keluarga ni tidak tahu pasal hukum hakam ataupun undang-undang, maka kebanyakan orang memakai hakam-hakam dia tu, wakil dia ni di kalangan pegawai mahkamah syariah. So, akan dilantiklah seorang pegawai mahkamah syariah di pihak masing-masing. Contoh, si isteri ada dia punya hakam, suami ada dia punya wakil hakam. Maka hakam-hakam ni akan berjumpa macam mana kes ni. Sama ada masih ada persetujuan ataupun tidak. Sekiranya proses hakam ni berjalan, di mana wakil perempuan dan wakil lelaki sudah berjumpa macam mana masih mau hubungan suami isteri ataupun tidak,
si lelaki atau si suami masih enggan untuk bercerai dan si istri masih enggan untuk bersama, maka hakam-hakam akan putuskan talak. Okey, itulah dipanggil cerai hakam. Banyak orang tanya, "Uncle, berapa dalam tempoh ni?" Kebiasaannya hakam ni ambil masa 6 bulan. Cerai biasa pun lebih kurang. Sebab apa? Ada konflik, tidak ada persetujuan. Maka dia akan ambil proses lebih kurang 3, 4, 5 bulan lah baru ke peringkat hakam. Hakam pula ambil masa lagi. So, mau ceritanya dungdang-dungdang mau dekat setahun juga cerai hakam ni. Kadang-kadang ada juga fast track, boleh laju sikit. So, dia bergantunglah kepada situasi. Kalau KK memang begitulah masa. Kalau mungkin di daerah kecil mungkin cepat sikit sebab kes kurang. Macam KK, kes dia banyak. So, mungkin akan ambil masa. Inilah yang dipanggil cerai hakam. Maksudnya, Uncle simpulkan di sini, macam mana pun si suami tidak setuju cerai, isteri still boleh dapat cerai. Itulah dia punya ending. Maksudnya, tiadalah orang cakap, "Uncle, macam mana ni husband saya tidak mau ceraikan saya, dia peduli, dia cakap, saya tidak akan lepaskan kau." Uncle mau kasih tahu di sini, tidak ada istilah isteri ni tidak boleh minta cerai. Maksudnya, the ending pun masih boleh bercerai. Cuma, masa itu yang diambil lah. Okey, maksudnya, lelaki tidak bolehlah cakap, "Selagi aku tidak lepas kau talak, kau tidak akan dapat cerai." Tiada sudah istilah tu. Salah sudah tuh. Maksudnya istri masih berhak untuk menuntut cerai walaupun tanpa persetujuan si suami. So, Uncle mau advice, janganlah menyusahkan pihak-pihak. Kalau sudah tidak ngam, tidak beli bagus, tidak payahlah digantung lama-lama. Ending dia bercerai juga. So, kenapa mau buang masa? So, lah ada soalan dari Sabariah Abu Bakar. Soalan dia? Kalau suami sudah lafaz cerai melalui WhatsApp, tapi dalam masa yang sama mau rujuk semula tanpa persetujuan isteri, sahkah rujuk tersebut? Tidak, okey. Rujuk tanpa persetujuan tidak dapat mengikut Undang-Undang Syariah Seksyen 47 Negeri Sabah 2004. Walaupun ada statement mengatakan dalam hukum, lelaki tidak perlukan persetujuan rujuk, tetapi dalam undang-undang syariah, perlukan persetujuan si isteri. Kita kena ingat hukum syarak dengan undang-undang kena selari. Tidak selari, maka dia tidak boleh diguna pakai. Contoh yang mesti selari. Hukum untuk bernikah cukup 5 rukun, maka sahlah pernikahan. Pasal itulah banyak orang kahwin kampung. Tapi hakikatnya apabila kamu tidak mengikut undang-undang syariah, di mana pernikahan itu perlu melalui Jabatan Agama Islam negeri, maka kamu tidak akan dikira bernikah. Sebab sijil nikahnya tidak keluar. So, maksudnya dalam rujuk pun sama. Walaupun tidak perlu persetujuan mengikut hukum syarak, tetapi mengikut undang-undang syariah, section di dalam undang-undang enactment tu, perlu ada persetujuan si isteri. Jadi janganlah kamu memajal wahai suami terhadap isteri yang tidak mahu rujuk. Tidak akan dapat rujuk. Okey? Tetapi rujuk ni kamu pun sudah tahu tadi, apabila berlakunya rujuk perbuatan ke apa, kamu perlu sahkan. Ada orang dia cakap dia tidak mau sahkan. Kalau kamu tidak mau sahkan, menjadi kerisauan apabila berlakunya perceraian yang didaftar tu rupanya sudah cerai talak 3. Itu yang bahaya. Kamu kena melaporkan perceraian yang berlaku dan rujuk yang telah berlaku. Sudah memang biasa berlaku di mahkamah, apabilanya berlaku PCLM atau pengesahan cerai luar mahkamah, dan rujuk juga berlaku, maksudnya kes itu akan jadi equal tapi sudah hilang talak 1. Maksudnya suami itu kena berhati-hatilah, sudah hilang talak 1, tinggal lagi 2 talak. Habis talak tu, habislah talak 3. So, maksudnya, Uncle mau bagi jawapan, orang yang rujuk tanpa keredaan isteri, dia tidak sah. Bila kamu daftar pun pergi mahkamah, dia akan jadi tidak rujuk. Sebab dalam kes rujuk, kenyataan si isteri yang akan diambil kira. Okey? Sebab Uncle pernah handle kes,
di mana si suami berbohong berlaku rujuk perbuatan. Kena paksa kelamin. Actually tidak ada berlaku kelamin, tapi dia begitu di mahkamah, dia buat permohonan rujuk, dia cakap kami telah berkelamin. Okay, uncle mau begitu the ending of the cases. Itu rujuk tidak sah sebab dia perlukan sumpah si isteri. Betulkah berlaku kelamin? Dan si isteri bersumpah, dia cakap tidak ada. So, sumpah suami tidak pakai, sumpah isteri pakai dalam kes rujuk. Dalam kes PCLM, bagi lafaz cerai, sumpah si suami dia ambil kira. Ini kamu kena tahu. Dia kontra. Contohlah si suami kan, dia ada lafaz cerai bah. Tapi depan mahkamah, depan hakim dia bohong. Dia cakap, yang Arif saya tidak lafaz. Maka hakim akan kenakan dia lafaz istizhar. Lafaz, bukan lafaz istizhar. Sumpah nafi. Bahwasanya dia menafikan berlakunya lafaz talak tu. Walaupun dia berbohong, hakim tetap akan pakai sumpah dia. Sebab bohong tu diantara dia dengan Allah lah. Sebab hakim ni juga manusia. Dia bukan nujum. Dia bukan bomoh yang tahu betulkah ada berlaku lafaz kanda. Sebab lafaz ni biasanya berlaku ketika berdua-duaan, suami dan isteri bergaduh bilik, bergaduh di kereta. Kalau bergaduh di publik mungkin boleh cari saksi. Masalahnya selalu lafaz ni berlaku ketika suami isteri ni berduaan. Jadi di sinilah apabila seorang isteri dia mendakwa telah berlakunya cerai, maka si suami cuba menafikan dengan sumpah nafi, mahkamah akan ikut sumpah si suami. Tapi dalam kes rujuk, mahkamah akan ikut sumpah si isteri. Mahkamah tidak akan pakai sumpah si suami. Sebab dia penerima. Waktu kes PCLM, si lelaki adalah pelafaz. So dia akan diambil kira yang itu. So, okay. Uncle harap dalam kes rujuk, kamu sudah faham ada 3 jenis cerai tiada rujuk. Yang biasalah, selain daripada talak 3 sama talak li'an lah. Okay. Tidak ada rujuk bagi kes cerai fasah, cerai hakam, maupun cerai taklik. Walaupun tidak boleh rujuk, tapi boleh kahwin balik. So, kamu kena, apa namanya tu? Bernikah semula macam yang dulu-dulu lah. Apply tu dijahin, pergi job itu, apa nama dia tu? HIV saringan, apa semua. Macam biasa. Kamu boleh, walaupun hari ini bercerai, besok kahwin balik pun boleh. Tiada masalah. So ada soalan dari Azira James. Tuan mau tanya, kalau laki dalam keadaan mabuk kasih lafaz cerai macam Sah. Tiada orang suruh dia mabuk kan? Kalau dia dalam keadaan mabuk, dalam keadaan isap dadah, cerai tetap sah. Sebab mana ada orang suruh orang mabuk minum arak? Mana ada orang dalam agama Islam suruh isap dadah? So, kamu yang mau isap dadah dan kamu lafaz, sah. Sebab dia berasal daripada benda haram kamu buat, lepas tu kamu talak lagi. No excuse terhadap si pemabuk dan si penagih. So, jelas lah. Kebiasaan lah, hakim akan jatuhkan sah. Bukan uncle cakap, uncle bukan hakim, tapi kebiasaan mengikut hukum dan undang-undang sah. Sebab tiada orang suruh minum arak dan tidak ada juga orang suruh menagih dadah. So, jawapannya sah. Ada lagi yang cakap sama uncle tu begini lagi. Uncle, dia tidak sengaja begitu, dia main-main. Tidak ada istilah bergurau, main-main dalam lafaz talak. So be careful with lafaz talak. Jangan bawa bergurau. Jangan main ugut-ugut talak. Once kau sebut, jalan terus. No return. Tiada lagi mau ghostan-ghostan lah. So dia jalan terus. Jadi elakkan sebut talak cerai. Okay? Clear semua. Alhamdulillah hari ini Uncle sudah cakap mengenai rujuk yang tidak boleh rujuk. So, yang tidak boleh rujuk tu dalam cerai fasah, cerai taklik dan cerai hakam. Hakam ni masih kurang lagi praktisnya di Sabah sebab terlampau lambat. Jadi benda tu jaranglah orang buat cerai hakam ni. So that's why lah banyak orang tak tahu pasal hakam. Tapi itu adalah jenis cerai yang orang cakap alasan paling mudah, tidak ada persefahaman pun boleh pakai waktu cerai hakam. Like buat sharing lah faktor reason orang minta
apa cerai ni yang this week kau sudah itu? So this week kebanyakan uncle punya consultation adalah sebab reason kebanyakannya orang mau minta cerai fasah dan taklik lah. Sebab alasan-alasan untuk bercerai itu mau pergi taklik. Contohnya macam suami yang tak pandai datang rumah. Kebanyakan ni jadi kepada isteri-isteri yang kedua lah. Lepas tu nafkah tak pandai bagi, limpas 4 bulan. Lepas tu isteri ni dibebankan dengan hutang, dibebankan dengan pinjaman-pinjaman. So, kategori-kategori ini adalah kategori dalam alasan taklik. So, banyak yang membuat permohonan cerai taklik. Ada juga yang buat permohonan cerai fasah disebabkan oleh perlakuan dalam fasah itu sendiri, iaitu tidak bagi nafkah, lepas tu berpoligami dengan tidak adil. So benda-benda beginilah yang membuatkan seorang isteri itu memfailkan cerai fasah dan taklik. So ada soalan dari Reflesia Z, dia cakap mau tanya, adakah istilah tu kahwin Cina buta lepas talak 3? Betulkah itu ada, Tuan? Sebenarnya itu adalah istilah. Diri orang tu cuba untuk menghalalkan cara. Realiti dia, apabila seorang wanita sudah kahwin baru, jarang ada mau bercerai. Sekali dia tengok yang kahwin laki baru dia ni lebih baik daripada laki lama dia. Itulah istilah dia. Tapi di dalam hukum ataupun di dalam undang-undang syariah, memang orang yang melakukan perkahwinan cinta buta ni dia boleh nikah semula. Contohnya dia sudah cerai talak 3. Lepas tu dia sudah perempuan bekas isteri ini berkahwin balik. Lepas tu telah diceraikan setelah berlakunya persetubuhan, maka dia dibenarkan untuk bernikah semula dengan bekas isteri dia. Itu memang betul. Cuma istilah tu sajalah yang tidak tepat Cina buta. Tapi itulah yang orang faham. Di realitinya tidak, jaranglah berlaku. Bukan tiada, tapi jarang. Sebab apa? Allah tu adil. Apabila seorang isteri tu diceraikan dengan talak 3, bila dia kahwin sama lelaki baru, dia dapat lelaki itu lebih baik daripada lelaki sebelumnya. So mustahil lah isteri itu akan minta cerai kepada suami dia yang baru yang baik. So ada lagi soalan dari Emma, sekiranya suami sudah lama tidak tinggal dengan isteri, tetapi bila isteri ingin menuntut cerai kerana si suami tinggal bersama dengan perempuan lain, tetapi suami enggan datang, macam mana tu? Maksudnya isunya apa? Dia mau minta cerai? Ya. Boleh minta cerai. Tengoklah berapa bulan kena kasih tinggal. Contohnya 4 bulan berturut-turut, dia boleh minta cerai taklik. Kalaulah contoh dia tidak bagi 3 bulan nafkah, dia boleh minta cerai fasah. Bergantung kepada dia punya reason. Banyak lagi reason dia. Sebab uncle faham, orang yang selalu WhatsApp ni, dia punya alasan tu kadang-kadang 1-2 saya dikeluarkan. Sebenarnya banyak lagi. Dengan kena pukulnya lah, dengan kena lupuskan dia punya barang kemas, kena suruh loan lah, dengan tidak bagi nafkah anak lah. Banyak alasan dia. So kita perlukan keseluruhan alasan untuk kita mengkategorikan apakah cerai yang sesuai bagi seorang isteri tersebut. Jadi mau tidak mau dia terpaksa jugalah jumpa uncle untuk consultation. Lepas tu uncle diagnose dulu mana satu yang sesuai, barulah uncle boleh sesuaikan cerai mana yang ngam. Kebanyakan orang awam apabila apabila membuat satu tuntutan cerai di mahkamah, kenapa proses itu menjadi lebih lambat? Sebab dorang tersilap pilih jenis cerai. Contoh, dorang mau bercerai tapi berlaku insiden di mana si lelaki ini sudah melafazkan cerai. Satu hal lagi, apabila dorang cuba buat satu permohonan cerai di mahkamah yang si suami ini memang tubal, tidak mau datang ke mahkamah, maka kebiasaan mahkamah akan tolak nikes, akan buang. Sebab ketidakhadiran pihak suami. Jadi benda-benda beginilah yang kadang-kadang bikin masa para isteri ini. Sebab failkan cerai, sudahlah menunggu punya lama masa. Tiba-tiba bila time mau jumpa hakim, hakim cakap, okey, saya terpaksa buang nikes, suami tidak datang. Jadi kita mau buat pengesahan lafaz cerai, tapi macam mana mau buat pengesahan? Tukang lafaznya tidak pandai datang-datang. Saksi lah pula tiada, dokumen lah pula tiada.
Jadi mahkamah terpaksa membuang kes tersebut. Jadi uncle anggap perkara ini buang masa. Sedangkan dia layak untuk memohon cerai secara taklik. Disebabkan oleh suami dia ni tidak pandai bagi nafkah. Jadi kamu layak untuk cerai taklik. Mungkin juga boleh buat cerai fasah sebab 3 bulan berturut-turut sudah tidak bayar nafkah. Jadi kamu kena faham apakah alasan untuk kamu bercerai dan memilih jenis cerai yang sesuai supaya tidak buang masa di mahkamah, terutamanya pada masa pandemik ni. Di mana masa pandemik ni beberapa kes tertentu saja yang dibenarkan. So ada lagi soalan dari sahabat yang Abu Bakar. Jika suami bertangguh-tangguh melapor kes lafaz cerai ke mahkamah atas dasar tiada hakim, apa tindakan isteri perlu buat? Begini, di dalam membuat permohonan atau tuntutan di mahkamah, kamu tidak boleh mengharapkan satu pihak. Di mahkamah, sama ada suami atau isteri boleh membuat permohonan atau tuntutan. So, kalau kamu mau dengar dari sebelah pihak, memang kes ini tidak akan jalan. So, maksudnya di sini, memang suami itu memang nak mau buat lah, betul. So, dia nak mau buat. Kalau kamu berkomited untuk buat, kamu yang kena buatkan. Isteri boleh buat tuntutan, suami pun boleh buat tuntutan. So, tidak ada masalah. Kenapa laki tidak mau buat, dia nak mau buat, kamu lah buat. Contoh, dalam kita mau makan, takkan kita mau tunggu si lelaki masak. So, kalau kamu lapar, kamu lah masak. Kalau kamu tunggu dia masak dan dia masak-masak, Dasmin, rugilah kita mau berlapar kerana si lelaki nak mau masak, sedangkan kita pun boleh masak. Sama juga dalam mahkamah, dia nak mau buat, isteri buat. Isteri nak mau buat, suami boleh buat. So, maksudnya, bila sebelah pihak tidak mau urus, kita urus. Kalau kamu dua-dua nak mau urus, mengharap, so that means kamu memang tidak mau buat tuntutan. Senang saya dia punya kesimpulan. Jadi, okey. Dalam banyak-banyak uncle cakap ni, uncle harap semua sudah faham mengenai rujuk. Tidak ada rujuk bagi cerai fasah, taklik dan hakam. Ialah li'an sekali kan. Dan talak 3. Tapi masih boleh nikah semula. Untuk yang 3 cerai itulah. Untuk li'an sama tu talak 3 tidak boleh lah. Jadi kamu pun sudah faham apakah yang uncle maksudkan cerai yang tidak boleh dirujuk. Walaupun dah boleh rujuk, tapi boleh kahwin balik. Okay? So uncle harap sharing uncle pasal isu syariah ni bermanfaat kepada semua orang di Sabah, terutamanya yang Muslim, dan amnya kepada rakyat Malaysia lah yang mau tahu pasal syariah. Sebab uncle faham ramai yang keliru bab-bab isu syariah. That's why itulah uncle try untuk share di dalam live ni supaya banyak yang faham. Okay? So, alhamdulillah kita jumpa lagi pada live atau video uncle yang akan datang. So, yang tanya soalan, thank you. Yang tanya soalan pun, terima kasih banyak-banyak. Yang join uncle punya live, terima kasih sebab support buatkan uncle lebih semangat untuk buat live, untuk sharing ilmu. Uncle faham, uncle bukanlah orang cakap pakar. Walaupun uncle baru junior di dalam dunia perundangan, tapi mana yang uncle pandai, mana yang uncle faham, insyaAllah uncle akan share. Sebab inilah uncle rasa saham akhirat uncle, untuk uncle share ilmu apa yang sikit uncle ada. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua, bye. Berapa minit? 3